Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih lagi dalam tema surah Al-Baqarah, iaitulah tema da'wat ahli kitab, menyeru dakwah kepada ahli kitab. Dan kita masuk kepada fasa yang ketiga, setelah mana fasa yang pertama dakwah ahli kitab itu ialah menceritakan berkenaan keadaan Bani Israel ataupun Yahudi yang awal sebelum zaman Nabi SAW, kemudian menceritakan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang ketiganya ialah zikru qudamal muslimina min ladun Ibrahim alaihi salatu wassalam, menceritakan keadaan orang Islam yang terawal daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah daripada ayat 122 sampai 134 daripada surah Al-Baqarah, daripada firman Allah Ta'ala, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Daripada ayat 1, 22 sampai 34 ni, apa yang terkandung dalam ayat ni? Allah Ta'ala ingatkan tentang cerita Nabi Ibrahim AS yang merupakan moyang yang lebih awal. Moyang yang padanya bertemunya Yahudi, Nasara dan juga Arab. Ya, Arab Mekah. Ini moyang yang lebih tinggi, lebih awal. Allah ingatkan tentang bagaimana Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Ibrahim yang menyeru kepada Tauhid, membina Kaabah Al-Musharrafah. Dia bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Kemudian Allah ingatkan bagaimana inilah agama Tauhid, agama yang diwasiatkan Nabi Ibrahim dan juga diwasiatkan oleh Nabi Yaqub yang merupakan Israel. Israel ialah Nabi Yaqub. Yang ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Allah Ta'ala ingatkan Nabi Muhammad SAW ni tidak lain tidak bukan adalah permintaan doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini terkandung dalam ayat ini. Bagi yang ada mushaf bolehlah meneruti maknanya. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها ويلقيها من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها البذور الصالحة أو يغرس فيها الأشجار النافعة. وكذلك الداعي الحكيم يبدأ بالنفوس فيلويها عن الباطل والفساد ثم يوجهها إلى طريق الحق والهدى. فهذان دوران يقوم في أحدهما بالتطهير والتخلية وفي الثاني بالتكميل والتحلية. وأنت قد رأيت الكلام في دعوة بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي يسلكونه، ورأيته قد أوسع البيان في ذلك حتى أتى على نهاية دور الأول. أليس من الحق إذن أن يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكه. Tugas dakwah ni, dia kata macam orang berkebun lah. Mula-mula kita gembok tanah, kita buang segala rumpai-rumpai yang berbahaya, baru kita buah biji benih. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la. Pada peringkat awal, Tuhan cerita tentang perangai Bani Israel yang menentang dakwah. Daripada zaman Nabi Musa AS, macam mana perangai mereka yang ingkar dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kemudian Bani Israel Yahudi yang ada di Madinah di zaman Nabi SAW meneruskan perangai nenek moyang mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala terangkan benda ni, nak bagi tahu, kata ini perangai yang tak elok, yang jijik, yang jelek, yang patut kamu jauhi. Setelah kita tahu perangai yang tak bagus, yang tak elok itu, maka datang pula peranan menerangkan apakah sikap yang sepatutnya yang mereka kena contohi. Bukannya ikut nenek moyang mereka yang telah menentang Nabi Allah Musa AS, ingkar arahan Nabi Allah Musa AS. Bukan itu. Sebaliknya, contoh yang patut kamu ikut, yang lebih asal. Kalau kamu kata kamu ikut perangai ni sebab ni nenek moyang kami, ya, takkan dia salah. Tuhan nak bagi tahu nenek moyang hampa hak lagi awal, hak sebelum Nabi Musa, iaitulah Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ismail, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Mereka ini berada di atas agama Tauhid. Mereka sudah berwasiatkan kepada keturunan mereka, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum
syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Bahkan anak-anak Nabi Ya'qub telah berjanji untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ya. Nabi Ya'qub juga berwasiat lagi sekali kepada anak keturunannya ketika dia nak mati. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak sembah lepas aku mati? Mereka semua sudah berjanji, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Mereka dah berjanji kami hanya akan sembah Tuhan kamu, Tuhan bapa kamu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq. Yang ini bila Allah Ta'ala sebut Nabi Ismail di sini, ini sangat berat dan dahsyat bagi Yahudi. Sebab apa? Hakikat fakta bahawa Nabi Ismail adalah pak penakan mereka, Tok Wan penakan mereka. Ya? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka duk benci, mereka duk geram, mereka kata awak Nabi tak mai penakan. Muhammad ni siapa? Orang asing ke? Awak orang yang hampa tak kenal, yang tak ada hubungan darah dengan hampa ke? Muhammad ni bukan orang lain, sepupu hampa. Cicit Tok Wan penakan hampa. Bahasa orang Kedah. Kan? Kira Muhammad ni pupu hampa, bukan orang lain. Bukannya aku hantar mai orang lain daripada Cina ke, daripada orang Melayu ke jadi Nabi, orang putih Eropah ke. Tak. Kan? Bukan dia orang lain. Kan? Adik-beradik daripada the same bloodline. Ya. Semuanya balik kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya. Yang mana pak hampa Nabi Ya'qub dah berjanji. Dan pak hampa dah berjanji kepada Tuhan hampa Nabi Ya'qub, kami akan sembah Tuhanmu, sahat Tuhan kamu yang juga merupakan sembahan bapa kamu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahida, sembahan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua menjadi orang Islam, menyerah diri kepada dia, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah the covenant, perjanjian yang mereka kena pegang dan kena tunaikan yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana flow carta penceritaan dakwah surah Al-Baqarah ni tidak putus. Perpindahan dari satu plot ke satu plot, dari satu babak ke satu babak, ianya mengalir dengan begitu, orang kata apa, lancar. Tidak ada sekatan, tidak ada belok-belok, tidak ada pembelauan. Ya, kalau orang mengaji fizik dia tahulah. Kan? Dalam fizik kita, dalam bab wave gelombang kan, kita ada bab pembelauan dan pelembapan. Kan? Gelombang bila dia dibelaukan, dia jadi lembap. Cerita Al-Quran ni dia tak ada pembelauan pun, tak ada, apatah lagi pelembapan. Bahkan alirannya mengalir deras, tidak ada sebarang halangan. Terus menuju kepada destinasi. Walaupun kita kata suratul Baqarah ni turun dengan berbagai latar belakang, terpisah-pisah, bukan sekaligus. Itu kena start dalam minda. Dia bukan turun serentak sekaligus. Tapi bila kita duk baca, kita duk belajar ni, seolah-olahnya macam dia sekaligus. Itulah ada point yang kita nak dapat daripada contoh ini. Ya, jangan lupa apa maksud contoh ni dibawa. Ya. Sekarang kita duk baca ni, kita dapat rasa tak? Kita rasa tak bahawa surah Al-Baqarah ni seolah-olahnya macam diturunkan sekaligus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tidak.
Sedangkan tidak. Ya. ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي علمه لنبيه وذكر الفريق الذي يرجى إيمانهم به من أهل الكتاب وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أليس هذا الاختتام نفسه مطلعا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح. Pada penghujung surah ayat 121, bila Allah Ta'ala cerita tentang orang Yahudi mu'asirin, ya, setelah mana Allah Ta'ala cerita bagaimana mereka ni tidaklah perangai mereka yang teruk itu menyebabkan kita dah tak boleh nak mengharap, ya, tak boleh nak mengharap, ya, menaruh harapan tinggi untuk mereka ni beriman, ya. Allah Ta'ala sebut pada ayat, Allah Ta'ala kata alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah sebut tentang siapakah yang kita dapat harapkan mereka ini beriman. Siapa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yang kami beri kepada mereka kitab lalu mereka membacanya, mengikutnya. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ay yattabi'unahu haqqa ittiba'ih. Mereka mengikutinya atau mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan yang diikuti dengan tindakan beriman. Ulaika yu'minuna bih. Mereka yang betul-betul beriman dengannya. Mereka ini ada harapan. Mereka ini akan ikut ajaran kamu wahai Muhammad. Ya? Jadi tengok, itu penutup. Ya. Kemudian Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala buka dakwah tentang orang Islam, orang beriman di zaman Nabi Ibrahim, yang tidak lain tidak bukan mereka ni siapa? Bani Israel lah juga kan. Bani Israel yang beriman. Allah ingatkan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Diingatkan hari kiamat lagi sekali. Ya. Kemudian dia kata, ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسما إلى قسمين، قسم يتحدث فيه عن ماضي اليهود وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم. ألا يكون من حسن التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى قسمين عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم. Sebagaimana kalau Yahudi dulu Allah Ta'ala cerita tentang perangai orang Yahudi dulu dengan orang Yahudi zaman Nabi SAW dalam hendak membina iman, nak memberikan contoh teladan pula bagaimana sikap yang sepatutnya kita sebagai manusia ada dalam berhadapan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW ni, apa sikap yang sepatutnya, yang positifnya. Sama juga diceritakan orang Islam zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim AS, dan akan diceritakan juga tentang orang Islam yang ada di zaman Nabi SAW.
Dzalika huwa ma tarahu fima yali. Bal satara ma huwa muqabalah wa musyakalah. Akan kita nampak di sini ada muqabalah dan musyakalah. Ada keseragaman. Yang ini lawan dia yang ini lawan dia yang ini. فسيجري الكلام في القسم الأول هنا على سنن الخطاب مع بني إسرائيل والكلام في القسم الثاني على سنن التحدث عنهم كما جرى هنالك في القسمين سواء. Demikian juga pada bahagian yang pertama cerita tentang orang yang terdahulu, ada khitab dengan Bani Israel, ya, arahan Bani Israel. Maka yang kedua ini tentang nak menyeru kepada beriman, cara yang sepatutnya kita berhadapan dengan kitab Allah, juga menceritakan tentang Bani Israel dari sudut positif mereka, bagaimana mereka beriman. Nenek moyang mereka pesan kepada mereka supaya beriman, ya. وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الكريمتين اللتين صدر بهما أول الحديث هناك قد صدر بهما أول الحديث هنا ليدعوهم إلى اعتناق الحق بمثل ما دعاهم به إلى اجتناب الباطل وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن الحديث سيعود كما بدأ ولكن في طريق يقابل ذلك الطريق وبمعنى جديد هو عدل لذلك المعنى القديم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Tuhan ulang lagi sekali. Pasal apa? Seperti mana kalau dulu awalnya ayat nak memperingatkan Bani Israel tentang perangai buruk mereka supaya mereka tinggal, atau tahzir kepada orang jangan menjadi macam perangai Bani Israel yang buruk ini bukan sikap yang sepatutnya kamu terima kedatangan Rasul daripada Allah Ta'ala, ya. Demikian juga Allah Ta'ala mulakan di sini dalam rangka untuk menyeru mereka beriman dan memberikan contoh bagaimanakah sikap yang wajar bila datangnya Rasul Allah. Maka ayat yang sama diulang, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Ya. Jadi di sini kita dapat lihat kehebatan Al-Quranul Karim lagi sekali. Bagaimana Al-Quran ni kitab yang Allah Ta'ala sifatkan sebagai mutasyabihan mathani, kitab yang berulang yang saling kuat menguatkan. Wahakadha tapi dengan makna yang baru, walaupun ayat yang sama kepalanya, tapi di sini tema yang baru, dengan susun atur gaya bahasa yang baru, dengan cara uslub yang baru, subhanallah, tetapi memperkukuh makna yang pertama. Kalau sebelum ini ajakan untuk beriman itu datang dengan cara tahzir daripada kekufuran, tahzir daripada maksiat dan menderhaka. Sekarang cara ajakan beriman itu datang dalam bentuk menceritakan tentang sikap positif orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman. وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح لا بأسلوب الأمر والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيهم بل بأسلوب قصصي جذاب يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم عليه السلام وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية التي لا يختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمهما ومحبتهما ومحبة الانتساب إليهما. Kali ini datang uslub dakwah itu bukan lagi dengan ajakan dan gesaan, tetapi sebaliknya dengan menceritakan sejarah keagungan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, moyang tertinggi yang bercantum padanya nasab Bani Israel dan Arab, musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy, yang mereka semua bersepakat mengagungkan moyang mereka ini
dan kesemua mereka berlumba-lumba nak mendabik dada mendakwa kata mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Orang Yahudi dakwa benda yang sama, orang Kristian benda yang sama, orang musyrikin Mekah pun benda yang sama. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Musyrikin pun tidak. Bahkan siapa yang sebenar-benar ikut Nabi Ibrahim, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabi. Nabi ini Muhammad SAW, dia yang betul-betul ikut agama moyang dia. Ya, sebab itu kita tengok sampai hari ini pun mereka masih lagi nak memperdaya kita. Nak menipu kita dengan nama Nabi Ibrahim AS. Ya. Mereka buat satu perjanjian untuk menubuhkan gerakan, meleburkan, mencairkan akidah al-wala' wal-bara' atas nama Abrahamic Faith. Mereka buat perjanjian dengan UAE, buh nama Abrahamic Accord, Abraham Accord. Ya. Apa nama? Ahdu Ibrahim. Mereka buat kawasan yang menempatkan sinagog, gereja dan masjid di UAE. Ya, mereka bubuh nama apa? Al-Baitul Ibrahimi. Ya? Rumah Ibrahim. Sedangkan ini semua adalah dakwaan palsu. Ya? Dakwaan palsu dan pembohongan. Memang kita tahu taktik dulu, mereka kata kita tidak menyeru kepada kesamaan agama, betul? Menyeru kepada kesamaan agama, wahdatul adyan, adalah satu bab. Itu yang paling ekstrim. Dan itu payah nak termakan kepada orang Islam. Bahkan orang Yahudi dengan orang Kristian pun mungkin takkan terima. Yang dinamakan one world religion ni tidak mungkin. Taktik mereka kemudiannya mengubah kepada taqarrub. Ya? Dengan menghilangkan, mereka kata kita tidak menghilangkan al-fawariq. Kita tidak menghilangkan perbezaan. Kita tidak mencairkan perbezaan. Kita masih ada perbezaan. Kita ada sempadan. Kita ada titik yang kita tidak setuju. Ya, kata betul lah. Tapi apa yang mereka buat? Mereka bekukan. Mereka tidak cairkan, tapi mereka bekukan. Mereka kata titik perbezaan ini kita bekukan. Ya, segalisanul hal lah. Ya. Maka kita jangan kacau. Kita jangan kacau agama masing-masing. Masing-masing kena hormat sempadan ini. Dan ini wallahil azim sebesar-besar pendustaan atas agama Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dan ayat ini Allah sebut ulang 2 kali dalam surah Ali Imran. Sebelumnya Allah Ta'ala kata wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Kita disuruh berdakwah, menyeru supaya Yahudi dan Nasrani meninggalkan agama mereka dan masuk kepada agama Islam. Kita disuruh menjelaskan kepada Yahudi dan Nasrani kebatilan agama mereka dan kebenaran agama Islam. Kita disuruh meletakkan Islam lebih tinggi kedudukannya daripada Yahudi dan Nasrani. Bukan duduk sama tinggi berdiri sama, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ini bukan ajaran Islam. Jadi dia kata Syekhul Azhar mana ada buat seruan kepada agama yang sama. Kita kata dia tak perlu menyeru kepada agama yang sama untuk salah. Seruan untuk membekukan perbezaan antara agama tidak ada beza dengan seruan untuk mencairkan perbezaan. Natijahnya, implikasinya sama.
implikasinya adalah kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita meninggalkan prinsip al-wala' wal bara'. Ya. Bagaimana mungkin masjid, gereja dan sinagog duduk rapat-rapat? Masjid diapit gereja dengan sinagog. Masjid dengan reka bentuk yang sama, dengan ketinggian yang sama, dengan keluasan yang sama, berbaris sama rata. Kita bukannya satu manusia yang tidak diberi akal oleh Allah Ta'ala untuk kita begitu bodoh tak faham mesej di sebalik benda tu semua. Kan? Dia berkata, kita bukan menyeru untuk meleburkan perbezaan agama. Agama ni berbeza. Ya, kita kata memang. Dan kalau kamu masih lagi dengan idea mengarut nak menyatukan agama dan menghapuskan perbezaan, itu tak mungkin, sampai bila pun takkan dapat punya. Takkan dapat punya. Tetapi taktik baru yang kamu buat ini juga tidak kurang bahayanya. Sama saja kesesatannya. Jadi disuruhlah kepada keharmonian, at-ta'ayush. Hidup bersama. Hidup bersama, tidak ada masalah. Hidup bersama. Tetapi dengan keadaan Islam itu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang meninggi, bukan ditinggikan di atasnya selainnya. Nah, itu konsep hidup bersama yang kita dah ulang banyak kali dalam kelas-kelas kita ini. Hidup bersama bukan bermakna kita meninggalkan prinsip agama kita yang terbina di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya wa kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla. Untuk menjadikan kalimah Allah itulah yang tertinggi dan kalimah orang kafir itu yang rendah. Yang terendah, bukan yang rendah. Terendah. Kalimah Allah yang tertinggi, yang paling tinggi. Kalimah orang kafir yang paling rendah. Ini hakikat agama Islam. Ya. Dia berkata kita perlukan dialog antara tamadun. Ya, kita perlukan dialog. Tapi apa tujuan dialog? Allah Ta'ala memang suruh kita berdialog. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Itu tujuannya. Untuk mengajak orang ahli kitab memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan untuk kita saling mengakui. Masing-masing bolehlah, terimalah prinsip masing-masing. Biarlah. Kita kata itu bukan cara. Kita kena jelaskan kebenaran tauhid dan kebatilan. Ya. Kebatilan syirik dan kufur. Ya. Subhanallah. Jadi ini benda yang kita kena alert, kita kena aware. Kita sentiasa kena ada awareness tentang da'iyah, bahayanya gerakan untuk membekukan perbezaan supaya masing-masing berhenti statik dekat kawasan masing-masing. Bahkan yang sebetul-betul yang dibekukan itu yang sempadan orang Islam. Orang Islam dilarang menyeberang kepada mereka, tapi mereka duk seberang mai kat kita. Mereka duk bawa macam-macam pemikiran dan ideologi-ideologi mengarut mereka kepada kita. Ya. Tetapi kita punya nilai, kita punya ideologi tidak diambil indah. Hari ini Barat telah secara rasminya memaksa
dunia untuk menerima LGBTQ+. Ya. Dan kita akan saksikan gelombang-gelombang yang dahsyat yang kalau kita tidak bersedia untuk melawan dan menentang gelombang ini, kita akan jadilah macam gelombang-gelombang yang datang sebelum ini. Kita sudah pun normalisasikan, bahkan ada yang cuba diislamisasikan. Islamisasi bukan dengan makna mengembalikan benda itu kepada Islam, tapi cuba dihiaskan dengan nama Islam. Ya? Kita tengok bagaimana gelombang tabarruj. Ya? Hari ini orang yang menentang tabarruj, orang yang menyeru kepada hijab, dianggap ekstrim. Ya? Tidak boleh sentuh langsung tentang apa-apa isu tentang pakaian atau aurat wanita. Ya? Akan dianggap kolot, dianggap banyak lagi isu yang nak dibincang. Kerana kita berhadapan dengan pemikiran apa yang disebut oleh Syekh Ibrahim Sekran sebagai al-ghuluwul madani. Al-ghuluwul madani yanbu'u al-inhiraf al-thaqafi. Extremist civilization, ekstremis ketamadunan yang bersifat materialistik. Kita hanya mengukur kemajuan dari sudut berapa tinggi bangunan, berapa lebar jalan, berapa banyak gaji. Ini sahaja yang kita pentingkan. Nak datang pilihan raya ni kita tengok bagaimana cara manusia berfikir. Manusia yang konon-konon di lidah mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya? Yang mereka utamakan adalah kesenangan duniawi. Tidak ada bincang tentang ukhrawi. Bahkan bincang ukhrawi ni sebagai satu benda yang kolot. Ini adalah ajaran lebay. Ini bukan kempen pilihan raya. Ya. Ini kempen tentang kesedaran identiti umat Islam. Ya. Seolah-olahnya kemajuan umat Islam itu diukur dengan kebendaan. Ya. Tidak betul. Kebendaan akan datang apabila kita memajukan kerohanian. Ya. Itu yang betul. Ya. Kita kena seimbang. Syariat Allah Ta'ala tidak boleh dipisah-pisahkan. Ada orang menghadkan perjuangan keislamannya, kami parti Islam, masa kami perjuangkan hudud, perjuangkan isu aurat wanita. Kita kata itu satu sudut, satu bab. Tapi kita kena ingat, kefarduan yang pertama sekali dalam Islam ni ialah solat. Dan solat ni, hak paling fardu sekali nak buat solat ni ialah kena bersuci. Kena ambil wudu, menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Dan cara nak menghilangkan hadas dan najis ialah menggunakan air mutlak. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an tahura. Tuhan kata kami turunkan dari langit air yang menyucikan. Manakala mereka yang merosakkan air yang sepatutnya menjadi penyuci, suci lagi menyucikan, sehingga air itu tidak boleh digunakan untuk menyucikan, ini adalah jenayah terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengabaian yang sangat dahsyat terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat yang paling besar yang Tuhan suruh jaga, iaitulah taharah. Kitab pertama adalah kitab fiqh. Pun dah gagal, kok celah mana hampa nak pergi lompat pergi kitab hujung bab hudud dengan jenayat tu. Suruh perasan lah. Itu semua bohong lah, karut. Itu satu hal. Kan?
Ada pula orang yang bagi dia Islam ni adalah mengejar kemajuan. Islam ni adalah betul, Islam suruh kita memakmurkan bumi, tetapi untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Tak guna kalau kamu bina bangunan tinggi-tinggi. Lah kali orang yang duduk dalam bangunan tu kerja apa, cari duit apa semua, tak pergi sembahyang. Buat masjid besar-besar, jemaahnya kosong. Cetak Quran cantik-cantik tapi berabuk. Tak ada orang baca. Sebab itu Nabi SAW jadikan tanda kiamat itu ialah dihiasnya masjid dan mushaf. Bukan salah hias masjid dan mushaf itu. Ialah kerana masjid itu dihias bukan bukan untuk apa kemudahan ibadat, tapi hanya untuk kebanggaan. Untuk pelancongan. Nak dapat duit untuk habuan duniawi. Masjid pun jadi modal untuk menjana kemewahan dunia. Bukannya untuk membangunkan istana di akhirat. Bila fikir pasal masjid, benda yang dipikir adalah macam mana kita nak memakmurkan masjid kita dengan gerai-gerai. Itu yang dia fikir. Kita buat tempat riyadhah, tempat orang bersukan di masjid, apa kata. Ya. Bagus kalau buat itu dengan tujuan supaya orang datang berjemaah. Tapi kalau kempen kesedaran berjemaah tidak diberikan, orang tengah duduk semayang, mereka duduk sukan tepi masjid. Tok khatib duduk khutbah, orang duduk pulun cendol di belakang masjid. Tak betul ni. Bayangkan. Ya. Khatib duduk berkhutbah Jumaat. Ada orang duduk pegang mangkuk cendol, duduk makan cendol dekat luar masjid. Hari Jumaat. Tapi khatib dah ingatkan. Dia dah pesan dah, dia kata ni kita nak khutbah, pasal dia dah tahu dah panggil orang kat situ. Tapi dia pun tak kerti bahasa. Benak jiwa. Itu masalah. Jadi kita tak boleh mengukur ketamadunan semata-mata dengan kemajuan lahiriah, kemajuan zahir. Tanpa mengambil kira asas ketamadunan itu ialah agama. Bukan bangunan pencakar langit, bukan kereta api laju, bukan kereta elektrik, bukannya artificial intelligence. Ya? Mana kita nak mengisi kerohanian, kepatuhan kepada syariah. Itu yang penting, kepatuhan kepada syariah. Macam mana kita nak pastikan masyarakat kita ini semakin hari semakin patuh kepada undang-undang ilahi. Ini adalah tanggungjawab terbesar pemimpin. Sama ada pemimpin kepada diri sendiri, pemimpin kepada keluarga, ya, pemimpin masyarakat, siapa pun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sekurang-kurangnya setiap kita adalah pemimpin kepada diri kita. Adakah kita memakmurkan diri kita dengan keduniaan sahaja, atau kita menjadikan keduniaan itu alat untuk kemakmuran akhirat yang utama? Itu. Ya. So ini benda yang kita kena beri perhatian. Ya. Kerana hari ini banyak tipu daya dan muslihat, istilah-istilah yang kita kata melencongkan, istilah yang memesongkan, yang bersifat memperdaya. Buat seruan nampak bagus,
luarannya dakwah itu nampak bagus, nampak cantik. Tapi hakikatnya tidak betul, tidak bagus. Ini gelombang penyelewengan ini datang bertalu-talu kepada kita. Ideologi-ideologi yang pelbagai, yang pelik-pelik. Ya. Yang ini kita kena jaga betul-betul. Ya. Kita kena beri perhatian. Kita kena pastikan kerohanian tetap, keagamaan, iman itu tetap menjadi keutamaan. Jangan bila dunia sudah mewah, kita sudah mula kurang pada agama. Ya. Orang agama dia maju dunia, tetapi akhiratnya adalah yang paling maju sekali. Kita bukan anti teknologi, anti kemajuan, anti. Bahawa kita nak benda tu sebab itu yang akan memudahkan jalan kita ke akhirat. Betul tak? Semakin senang kita di dunia ini, semakin senang kita nak beramal ibadah. Ya? Semakin cekap dan cepat urusan hal ehwal keduniaan yang merupakan sampingan untuk kita boleh disiapkan, maka semakin banyak masa yang kita boleh simpan untuk kerja-kerja akhirat. Kita ada kenderaan yang cepat untuk kita pergi kerja waktu pagi, cepat balik petang. Itu bagus. Ya. Tidak buang masa kita terperangkap di jalan raya sampai tak terlepas sembahyang maghrib apa semua. Merosakkan akhirat kita sebenarnya. Betul tak? Orang yang balik, kalau kita, sekarang ni orang yang berjalan dengan kereta api, dengan LRT, dia tenang beribadat. Stesen MRT ada surau. Ya, dia boleh berhenti stesen tu. Atau berhenti tak mana-mana stesen, turun masjid, lagi ambil pula stesen balik rumah. Ya, memudahkan. Ya, kita tak, betul, keduniaan kalau digunakan dengan cara, sebab memang kita tak boleh pergi ke akhirat melainkan dengan kita menunggang dunia. Dunia ni adalah tunggangan kita ke akhirat. Kalau elok tunggangan ni, eloklah perjalanan kita ke akhirat. Kalau tak elok dunia ni, tak eloklah perjalanan kita ke akhirat. Macam negeri yang air dia kotor. Macam mana nak buat ibadat? Ibadat perlukan air yang mutlak. Setekat buah kepih lebay, belik serban atas kepala apa semua, hadah kecil, hadah besar, tak boleh nak angkat, nak buat apa? Kan? Buka ayak tu dia, ayak hitam tanah. Macam mana? Memanglah ayak tanah dia berkata tak menghilangkan kemutlakan air. Kalau tanah lah, kalau kotoran lain, kita tak tahu keruh tu tanah ke apa ke. Kan? Macam mana orang nak ibadat? Rosak ibadat orang. Dia merosakkan ibadat orang. Jadi kalau ibadat yang paling asas, salat, yang kuncinya pada taharah. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah separuh salat, Nabi kata. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada salat. Iman di sini salat. Inna Allah la yaqbadu salata ahadikum. Inna Allah la yaqbadu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghalul. Allah tak terima salat tanpa suci, tanpa bersuci. Allah tak terima sedekah daripada harta yang haram. Ibadat yang paling besar. Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah. Wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Kalau ini tak boleh dijaga, macam mana mereka nak menegakkan negara Islam? Nak menegakkan
Itu retorik yang terlalu jauh. Itu contoh kita bagi. Sebab Nabi SAW dalam proses menegakkan negara Islam, Nabi mula dengan yang asas, bukan yang tinggi-tinggi. Tapi ada pula golongan yang kata kita kemajuan, kita ekonomi, tak payah cerita bersebab remeh-remeh ni, aurat orang perempuan, pakaian jururawat ke, pakaian pramugari ke, apakah. Ini juga tak betul. Kerana setiap maksiat yang berleluasa dalam masyarakat mengundang bencana kepada kita. Ya Allah, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tuhan boleh jadikan macam-macam kejadian dalam dunia ni yang menyebabkan kita disempitkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Ya? Nabi dah pesan, Inna Allah huwa razzaq, Inna Allah huwa al-qabidul basitul razzaqul musta'ir. Sesungguhnya Allah yang menyempit, melapangkan, yang memberi rezeki, yang menetapkan harga barang. Sebab tu dalam orang yang belajar ekonomi dia berkata apa? Kupu-kupu mengepakkan sayap di timur, di barat bergegak. Ya. Sekecil-kecil faktor ekonomi ni, sekecil-kecil benda boleh terjadi hanya kerana makcik Kiah hak menega nasi lemak RM1 tepi jalan, tiba-tiba hari ni demam. Dia ada rantaian efek ekonomi yang orang mungkin tak sedar. Ya? Jangan buat main. Jangan buat main. Tuhan kalau dia nak sempit rezeki, tak perlu banyak benda dia buat. Ya? Hanya disebabkan sebuah kapal laut yang sepatutnya bawa barang dagangan tiba-tiba terkandas, tak boleh belayak sebab ombak besar. Bayangkan. Atau tenggelam di laut, hilang barang dagangan, ganti rugi. Syarikat hak besar-besar pula sebenarnya. Subhanallah. Tuhan kalau dia nak buat, dia maha berkuasa. Macam-macam, dia yang mengawal sebab musabab. Kita hanya boleh guna sebab musabab. Kita tak boleh kawal sebab musabab. Cause and effect ni bukan di tangan kita. Tuhan adalah musabbibul asbab. Dia adalah khaliqul asbab. Dia adalah muqaddirul asbab wal musabbabat. Dia yang menentukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi janganlah kita cuba we should never ever try to invoke the divine anger, divine wrath. Jangan sama sekali. Jangan. Tengok apa Tuhan buat kepada Bani Israel ni. Ya? Apa yang kena kepada Bani Israel? Kerana mereka al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Tuhan. Apa jadi kepada mereka? Macam-macam Tuhan buat kepada mereka. Tak senang mereka hidup di dunia ni. Sedangkan mereka dalam hati mereka ni cinta dunia tu sangat besar. Tapi mereka hidup di dunia ni sengsara. Subhanallah. Janganlah kita berani-berani mencari murka Tuhan Azza wa Jalla. Ya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala balik pada cerita kita dalam surah ni, memulakan dengan dakwah seruan dengan lebih kurang yang sama yang mukaddimah yang awal, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Kalau yang satu wa aufu bi ahdi wa bi ahdikum, yani wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. مكررا على لسانهم جميعا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم في عقبه فتوارثها أبناؤه وأحفاده يوصي كل منهم بها بنيه كلمة الإسلام لله رب العالمين. Allah mengulang cerita dan ingat kepada mereka tentang kalimah yang suci, yang sangat sedap, diulang-ulang dari satu mulut ke satu mulut. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Dan Tuhan ingatkan Nabi Ibrahim juga pada awal lagi. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Inilah ucapan yang dengannya Tuhan terima dan angkat kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aslamtu li rabbil alamin. Aku menyerah diri kepada Tuhan sekalian alam. Wa tarahu fi athna'i 'ardihi li tarikh Ibrahim alaihissalam wa imamatihi lin-nas la yansa an yahki kalimatihi allati da'a biha rabbahu ay yaj'ala min dhurriyyatihi imaman lin-nas kama ja'alahu huwa. Nabi Ibrahim minta supaya Tuhan jadikan dia dan anak cucu cicitnya sebagai imaman, ikutan, yakni para nabi datang daripada keturunan dia. Ya? Tuhan jadikan Kaabah wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa a'hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-tahirin wal an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Tuhan ceritakan tentang pembinaan Kaabah bersama dengan Nabi Ismail. Dan Tuhan menceritakan bagaimana mereka berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, minta supaya diutuskan kepada penduduk Mekah ni rasul daripada mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dia adalah ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim bila masa bina Kaabah ni. Ya. Lepas daripada bina Kaabah, dia berdoa. Wa bisyaratu Isa, dan akulah khabar gembira yang dibawa oleh Isa kepada Bani Israel, Injil. Dia adalah Nabi kita adalah Parakletos. Yang Nabi Isa kata kepada Hawari, la budda an adhhab hatta ya'ti ilaikumul mu'azzi, ay Parakletos Muhammad. Aku kena pergi supaya datang kepada kamu Muhammad. Hinda kullil umam, yang dipuji oleh setiap umat. Bisyaratu Isa. Wara'at ummi, dan ibuku melihat dalam mimpi. Cahaya keluar daripada perut dia sampai menerangi Busra, Syam, istana Kaisar. Istana Kaisar di Syam. Subhanallah. Jadi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubahhidan bihadza wa dzaka li taqrir tilka as-silah at-tarikhiyah al-matinah allati tarbitu hadha an-nabiy ummatahu بذين كالنبيين الجليلين لا صلة النبوة النسبية فحسب بل صلة المبدأ ورابطة الوحدة الدينية أيضا. Untuk apa tujuannya? Tuhan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bina Kaabah,
ialah nak bagi tahu hubungan yang rapat Nabi ini, Nabi yang kamu kena beriman sekarang ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dua Nabi yang sebelumnya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bukan sekadar keturunan, bahkan kesatuan agama yang diserukan kepadanya. Ya. Wa muqarriran في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذي ينتسبون بالبنوة لإبراهيم ويعقوب وهم عن ملتهما منحرفون. Dan mengisytiharkan di hujungnya bahawa Yahudi kalau tidak ikut lagi agama Ibrahim dan Yaqub seperti yang mereka janji kepada nenek moyang mereka dulu, mereka akan kekal di atas agama Islam, yang mana Islam ketika ini ialah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah segala kemuliaan. Sebab itu Tuhan kata, tilka ummatun qad khalat. Umat tu sudah berlalu. Hampa jangan duk perasan, hey Yahudi. Hampa duk cerita pasal kamilah umat terpilih Tuhan dan sebagainya. Tu cerita lama. Tilka ummatun qad khalat. Umat tu dah berlalu. Mereka tu nenek moyang kamu yang beriman, yang mengikat janji, yang sungguh-sungguh dah berjanji tidak akan meninggalkan tauhid. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha ma kasabtu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu. Bagi umat tersebut mereka dapat apa yang mereka buat, dan kamu kalau kamu nak kemuliaan macam itu, walakum ma kasabtum, bagi kamu apa yang kamu buat, kamu kena usaha. Kamu tak boleh lagi duk mengharap kemuliaan yang sudah berlalu. Ya, kalau kamu nak kemuliaan itu, kamu kena buat macam yang mereka buat. Sebab itu Imam Malik kata, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tak mungkin memperelokkan generasi hujung umat melainkan dengan benda yang sama yang awal umat baik dengannya. Kaedahnya kaedah Quraniyah, Tuhan dah sebut terpakai. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka buat. Kamu ditanya tentang apa yang kamu buat. Kamu takkan ditanya, adakah tuan kamu beriman dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Yaqub? Yang ditanya, kamu beriman tak dengan ma taqulu fi hadzal rajul? Masuk kubur sahaja, soalan malaikat tanya, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa hang kata pasal lelaki ni, Muhammad ni? Ini soalan yang ditanya dan hang kena jawab. Bukan dengan amalan tok wan hang, tok nenek hang, bukan. Dengan amalan hang sendiri. Ya. Orang mukmin dia boleh jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi Muhammad Rasulullah. Orang kafir, orang munafik, fayaqul ha la adri sami'tu an-nas yaqulun. Dia macam duk ingat balik. Apa? Muhammad ni nak kata apa pasal dia? Tak ingat, tak ada jawab. Aku dengar orang kata. La darai wala talib qaum kena buat. Itu yang penting. Ya. Subhanallah. Jadi apa tujuan Tuhan cerita pasal umat Islam terdahulu tentang Nabi Ibrahim dan anak cucu cicitnya sampai Nabi Ismail, Nabi Yaqub? Nak mengingatkan sejarah Bani Israel bahawa mereka ni beriman. Nenek moyang mereka yang asal beriman. Ya? Bahawa iman itu asal dalam manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan sejarah awal manusia pada awal surah Baqarah juga. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ini mengingatkan manusia sebagaimana kalau di awal dulu dakwah pada manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia seluruhnya bahawa asal manusia adalah beriman. Mereka semua anak Adam, Adam Nabi. Beriman. Diturunkan ke bumi ini untuk beriman.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kalau sekarang dakwah lebih spesifik kepada Bani Israel pula. Maka dia cerita, dia ingatkan sejarah Bani Israel bahawa mereka ni asalnya beriman, nenek moyang mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu harmoni, susun, atur pergerakan suratul Baqarah yang merupakan standard yang sama ada pada semua surah-surah Al-Quran, yang menjadi bukti mukjizat nazam Al-Quranul Karim ini. Kemudian daripada ayat 135 sehingga 162 Allah Ta'ala menceritakan pula bagaimana keadaan umat Islam yang ada di zaman Nabi SAW ketika itu. Bagaimanakah sikap mereka dalam beriman kepada Allah. Sebagai satu cerita ni, sebagai satu galakan, sebagai satu pemangkin untuk orang yang mendengarnya untuk beriman. Untuk jadikan contoh tauladan. Bagaimana cara sepatutnya kita bila datang Rasul daripada Allah Ta'ala, apakah respon yang sewajarnya. Setelah mana diceritakan sebelumnya tentang respon yang tidak sewajarnya. Itu maksud kita kata cerita tadi. Dan tujuannya ialah nak untuk mewujudkan, untuk menyatakan bahawa apa sahaja dakwah yang Muhammad SAW bawa ni, hakikatnya dia bukan benda baru, dia adalah kesinambungan. Dia adalah penerusan, kelanjutan daripada dakwah Nabi-Nabi sebelumnya, terutamanya Nabi Ibrahim AS yang merupakan nenek moyang kepada Bani Israel dan Arab. Yang mereka duk bangga mendakwa agama mereka daripada Nabi Ibrahim. Yang sebetul-betulnya agama Nabi Ibrahim itu agama siapa? Agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapatlah kita ambil pengajaran daripadanya, dan jika ada lagi masa kita akan cubalah habiskan kitab ini dalam bulan 7 nanti, kalau kita sempat habiskan. InsyaAllah ta'ala berbaki sedikit saja lagi tema surah Al-Baqarah ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.